Warahmatullahi Wabarakatuh. Nama saya Syazaliana binti Sabri. Nombor metrik adalah I21205409. Pada hari ini saya akan membincangkan tajuk iaitu Ishimam dan Rom. Baiklah, bila kita kata Ishimam, apa maksudnya? Dari segi bahasa adalah mencium ataupun mengucup. Dan dari segi istilahnya adalah kita dengung sambil munculkan mulut. Iaitu macam mana kita nak buat? Okey. Pada ayat yang saya akan berikan adalah tak manna. Iaitu kita buat bibir muncul di huruf nun tapi tidak berubah suaranya. Macam mana tu? Okey. Bila mana kita kata tak manna, kita kena dengung macam begini. Tak manna. Pelik kan? Macam mana kita nak sebutnya? Baiklah, cara mudahnya yang pertama, anda kena buat dengung saja, iaitu tak manna. Pastikan lidah kita letak di atas langit. Langit ni. Lepas letak atas langit, tekan saja langit, maka ia akan dengung. Bermakna tak manna. Bila dah biasa berlatih tanpa dengung, dengan dengung tanpa munculkan mulut, sekarang anda buat dengung sambil munculkan mulut. Jadi beginilah, bila dah buat tak manna, kita dengungkan tak manna. Itu adalah ishimam. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada arum. Baiklah, arum. Apa maksud arum? Mesti tertanya kan? Baiklah, arum dari segi bahasa adalah berkehendak, dan tajwid maksudnya menyebut tanda bacaan pada huruf akhir kalimah dengan kadar setengah atau sepertiga harakat. Baiklah, di sini bermakna bila mana kita kata arum, dia tidak berubah harakatnya dan suara perlahan, tidak sangat jelas dan sedikit cepat. Dia sedikit cepat, dia tak seperti ishmam. Ishmam ni bila kita baca tak manna, maksudnya kita cepat, nun tu tak ada. Beza pula dengan rom. Arum pula, dia bacaan dia begini. Ayat yang saya akan kemukakan adalah sama saja, iaitu tak manuna. Jadi bila kita sebut tak manuna, hanya orang sebelah je boleh dengar. Itulah beza dia ishimam dengan arum. Baiklah, sekian, terima kasih. Saya Afizah Natasha binti Zulkifli Amin. Nombor metrik I21105594. Seterusnya saya akan menyambung bacaan riwayat Hafs atau erti kata lain, bacaan warid. Di sini saya akan menerangkan antara beberapa hukum bacaan warid. Yang pertama ialah naqal, yang bermaksud menghilangkan bunyi alif lam dan menggantikan baris bawah pada huruf hamzah kepada huruf lam. Dan ini juga bermaksud iaitu memindahkan harakat kepada huruf sebelumnya. Okey, di sini dalam riwayat Hafs ini terdapat satu ayat sahaja dalam Al-Quran yang dibaca secara naqal, iaitu pada surah Al-Hujurat ayat 11. Okey, seterusnya kita pergi ke bahagian naqal. Naqal ini terdapat dalam Al-Quran dan pada surah Al-Hujurat ayat 11. Okey, seperti yang kita tahu, alif lam ini terbagi kepada dua jenis, iaitu alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Okey. Alif lam qamariyah ini dia berharakat sukun, dan seperti yang kita tahu alif itu berbaris fathah. Dan misalnya alif lam bertemu dengan huruf qaf, seperti al-qari'ah. Okay. Dan alif lam syamsiyah pula misalnya bertemu dengan huruf nun, seperti an-nisa.
huruf alif lam pada lam syamsiah itu bergabung dengan huruf seterusnya tanpa menyebut lam. Alif lam itu tidak disebut. Okey. Tetapi pada kaedah ini alif lam ini mesti dibaca khusus dalam Quran yang terdapat mesti dibaca khusus di dalam Al-Quran dan dia terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 11. Okey. Di situ ada alif lam dan hamzah yang berbaris kasrah. Okey. Seterusnya dia akan menjadi alif lam. Okey, dekat situ ada tulis alif hamzah wasal dan lam berbaris sukun. Okey. Di sini terdapat alif lam qamariyah tetapi harus dibaca naqal. Dan mesti dibaca khusus sehingga huruf hamzah wasal yang berbaris sehingga huruf hamzah yang berbaris kasrah mesti dipindah kepada lam yang berbaris sukun. Okey, jadinya lam itu hilang dan digantikan dengan lam kasrah. Okey, seperti kita tahu dalam gambar tersebut, alif lam ni sepatutnya kan lam itu dibaca al, tetapi lam tu ditukarkan baris bawah sebab alif itu tidak boleh dibaca i. Jadi dia berbunyi alismu dan dia berbunyi sekali lagi alismu. Okey. Di sini kita menunjukkan bacaan bisalismu. Okey, kerana hamzah wasal di tengah itu sebelah sin tu kan ada alif lam. Hamzah wasal di tengah itu tidak dibaca kerana dia berada di tengah, dan kalimah hamzah itu tidak dibaca kerana dia didahulukan dengan bacaan bisa. Okay, kerana dia di tengah. Tetapi kalau alif lam itu berada di hadapan, bolehlah kita baca alismu macam tu. Tapi kita hazafkan bunyi a itu. Jadi bisalismu. Okey. Di sini terdapatlah hukum yang menunjukkan bisalismu itu sebagai bacaan yang khusus. Okey. Seterusnya boleh mendengar saya akan bacakan. Okay. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisalismu fusuqul ba'dal iman wa lam yatub fa'ulaika humul zalimun. Sadaqallahu. Seterusnya, hukum bacaan yang kedua ialah imalah. Imalah ni ialah dari segi bahasanya kita panggil condong atau miring, dan dalam segi istilah qiraatnya ialah imalah ini menyembunyikan baris fathah ke arah kasrah sehingga bunyinya menjadi i. Menurut Imam Hafs, hanya ada satu bacaan yang dibaca imalah, iaitu pada surah Hud ayat 41. Okey, seperti dalam ayat tersebut, seperti dalam ayat yang tunjukkan dalam slide ini, ianya berbunyi majreha. Okey, bacaan ra itu tidak dibunyikan baris kasrah tetapi dicondongkan menjadi bunyi dan dia menjadi majreha. Okey. Hukum bacaan ini adalah dua harakat kerana terdapat alif kecil di sebelah ra itu. Dia menunjukkan yang majreha itu dia berbunyi dua harakat. Okey. Dan seperti yang kita tahu, imalah ini adalah tanda untuk kita kenal imalah ini, dia berbentuk diamond di bawah huruf ra. Okey, di sini tetapi kalau di dalam Al-Quran Indun dia tidak berbentuk itu. Kalau berbentuk diamond tu dia Al-Quran betul-betul bawah Mekah Madinah lah. Tapi kalau Al-Quran catatan Indonesia dia tertulis imalah bawahnya. Okey, jadi apabila terjumpa tanda baca yang berbentuk diamond di bawah ra seperti yang tersebut, dia berbunyi majreha kerana ra itu telah dicondongkan.
dan bacaannya telah menjadi majreha, macam tu. Okey. Dari segi istilahnya pula, menyembunyikan huruf ra antara alif dengan ya atau mencondongkan bacaan harakat fathah kepada harakat kasrah sekitar 2/3. Okey. Maksudnya sekitar 2/3 kat sini, maksudnya kita macam mencondongkan huruf ra tu majreha, itulah dimaksudkan 2/3 tu kat situ. Okey. Senang je kalau kita nak tahu imalah ni. Imalah ni hanya satu saja dalam Al-Quran, dan imalah ni juga berbentuk diamond, dan bila kita jumpa hukum ini, kita terus ingat, okey, dia lain daripada yang lain, dan dia sepatutnya berbaris kasrah, tetapi kita mencondongkan lagi sikit dengan berbunyi iaitu majreha. Okay. Seterusnya saya akan membacakan hukum imalah yang terdapat pada surah Al-Hud, surah Hud ayat 41. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. Sadaqallahul azim. Okay, seterusnya saya akan menerangkan cara baca bacaan hukum ibdal. Ibdal ni cara bacanya pada perkataan yang berbaris atas dinamakan ibdal dengan menukarkan huruf hamzah kepada huruf mad, iaitu ya. Okey, cara baca ibdal ni ada dua cara, iaitu cara dengan berhenti ataupun dengan cara menyambung tanpa berhenti, yakni wasl. Okey. Jika membaca sambung tanpa berhenti, tiada masalah dan boleh teruskan bacaannya. Dan terdapat tanda huruf waqaf yang berbentuk sad lam yang kecil tu, okay, yang bermaksud lebih afdal dilanjutkan bacaan, tetapi boleh tapi tetap boleh berhenti. Okay. Dan bila berhenti tu tak dapat dosa pun, kita bolehlah berhenti untuk ambil nafas yang baru. Tetapi kalau mahu berhenti, terdapat cara bacaan yang khusus di situ. Kalau kita berhenti bacaan dekat fis samawati, fis samawat, kat situ kita berhenti. Lepas tu kalau kita nak sambung ayat tu, dia ada kekeliruan di situ. Dia ada hukum khusus dekat situ. Kalau kita sambung terus, dia tak ada masalah. Tapi kalau kita ada berhenti, dia ada satu bacaan yang khusus untuk kita pelajari dan diberi nama hukum ibdal. Seterusnya kat sini, tempat yang digariskan dalam ayat ini tidak menunjukkan baris yang jelas untuk meneruskan bacaan. Okey, jadi seperti yang kita tahu, apabila tiada baris, kita boleh baca seperti yang kita tahu, apabila tiada baris, kita boleh melihat baris terus hurufnya. Okey, dekat sini kan ada hamzah wasal dan ada hamzah yang bersukun, dan selepas itu ta itu barulah ada baris depan. Okey, kat sini kalau kita nak masukkan baris depan tu, dia jadi uktu ni. Okey, tapi dia tak boleh, sebab dalam keadaan ini tidak boleh tengok huruf ketiga kerana bacaannya akan menjadi lain. Ia juga harus mengikut keadaan bahasa Arab ataupun kamus. Kita perlu tengok hukum lain lah. Okey, jadi setelah melihat kaedah bahasa Arab atau kamus, hamzah wasal mesti berbaris kasrah. Okey, bagaimana kita nak tahu dia berbaris kasrah? Dalam keadaan ini menggunakan kaedah mad badal. Okey, jadi seterusnya saya akan meneruskan berkaitan mad badal pula. Okey. Okey. Bagaimana hendak tahu hamzah wasal itu bertukar menjadi baris kasrah? Ia menggunakan mad badal. Dan mad badal ini ialah hamzah pertama, seperti yang kita tahu, mad badal ini ialah hamzah pertama berbaris, hamzah yang pertama dan berbaris bertemu dengan huruf mad. Okey. Kat sini kita tengok kat sini, kat situ kan dia kan ada tulis uktuni kan. Sepatutnya kita tak boleh nak baca, tapi kalau kita tengok baris ketiga, dia akan menjadi uktuni. Okey. Tetapi kalau kita kita tukarkan dia berbaris bawah, hamzah wasal itu kita tukarkannya menjadi baris bawah, dia akan menjadi iktuni.
Tapi macam mana kita nak baca kan? Okey, kita kat sini kita tukar menjadi mad badal. Mad badal yang di sini. Di sini menunjukkan kalau alif berbaris atas, dia akan menjadi alif. Okey, kalau alif hamzah wasal tu berbaris, maafkan saya, hamzah wasal tu berbaris bawah, dia akan menjadi huruf ya sukun. Okey, dan kalau hamzah wasal berbaris depan, dia akan menjadi waw sukun. Okey, dekat situ kita sudah menggantikan menjadi mad badal. Okey, seterusnya apabila kita sudah menggantikan hurufnya, jadilah bacaan yang hamzah wasal berbaris bawah dan ya berbaris kasrah, dan dia bertukar menjadi dia berbunyi ituni. Okey, kat sini seperti yang kita nampak, hamzah itu menggantikan hamzah kepada mad badal, dan hamzah kedua akan bertukar menjadi huruf mad kerana terdapat mad badal. Okey, macam kita tahu hamzah kedua itu akan menjadi huruf mad untuk kita menjadikan dia mad badal, supaya kita boleh sebut macam mana kita nak sebut perkataan tersebut. Daripada kita tak boleh sebut, kita jadi boleh sebut, dan bacaannya jadi ituni. Okey, cara bacaannya ialah dua harakat, kerana mad badal adalah dua harakat sahaja bacaannya. Okey, seterusnya saya akan membaca hukum ibdal ini, dan ia terdapat pada surah Al-Ahqaf pada ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni maza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati ituni bi kitabin min qabli hadza aw asaratin min ilmi in kuntum sadiqin. Pada awal ayat itu, pada awal ayat ituni itu kita akan membaca secara ibdal.